Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada 2-3 mikrofon sini. Okey, sebelum saya pergi, untuk saya dah minggu lepas saya dah huraikan tentang jaga anak-anak ya. Saya jaga sebab dia minggu lepas saya telah huraikan secara kasar tentang ciri-ciri orang munafik. Saya akan sambung pada minggu ini ciri-ciri orang mukmin yang berjaya. Cuma sebelum itu, sebagai bahan untuk kita menungkan, saya terperanjat mendengar berita tanah rizab Melayu di seluruh Malaysia ini sekitar 12%, yang sepatutnya 50% pada total area. Dan di Selangor kemungkinan dimiliki oleh orang bukan Islam. Dan yang agak terperanjat lagi, negeri yang paling rendah sekali, yang paling banyak tanah rizab Melayu kehilangan, Terengganu. Saya tak sangka Terengganu begitu. Saya tengok sejarah pintas lalu. Inilah satu kesedihan. Beberapa perkara yang telah dibuat oleh pihak British dan juga disetujui oleh Raja-Raja Melayu dulu untuk menjamin masa depan orang Melayu dan generasi Melayu, baru sekitar 57 tahun benda tu tinggal 12% sahaja. Tuan bayangkan 50 tahun akan datang. Sekali lagi saya ulang bahawa proses untuk mengubah syarat, proses untuk nak transfer tanah rizab Melayu itu di peringkat undang perlembagaan pun ialah di bawah kuasa kerajaan negeri, sebab dia di bawah bidang tanah, di bawah senarai negeri-negeri. Apa yang saya tahu, proses nak mengubah apa sebagainya tu, yang melaksanakan tu daripada A sampai Z semuanya orang Melayu. Tidak. Tapi itu jadi. Itulah contoh saya sikit, tak nak cakap banyak. Kita terlalu banyak perkara yang sedang berlegat di sekeliling kita ni, banyak menyedihkan saya lah. Kalau kita tengok begitu, beberapa perkara tanah hak asasi orang Melayu dalam perlembagaan itu, apa yang tinggal sekarang? Saya tengok taman-taman yang baru naik sekitar PJ, sekitar Bangis, apa semua berbau nama barat, bukan lagi nama Islam, nama Melayu lagi dah. Dia tak kata Bukit Damansara High, unsur-unsur macam itu. One City baru naik itu, dia tak kata satu bandar. Di mana identiti yang akan berlaku pada 20 tahun akan datang? Bahasa Melayu. Yang tinggal apa dia? Iklan pun orang Melayu nak jual apa-apa pun kena buat iklan dalam bahasa Inggeris. Dia tak confident dengan bahasa Melayu. Kemudian kedudukan agama Islam dipersenda-sendakan oleh semua pihak, walaupun di kalangan Tok Haji, Tok Lebay, bukan saja orang bukan Islam, di kalangan orang Islam sendiri pun yang terlalu liberal pemikirannya, menganggap itu keistimewaan Raja-Raja Melayu. Tuan-tuan tengoklah. Jadi saya tak tahu apa yang akan berlaku, sehingga orang katakan akhir-akhirnya tak pelik kalau orang Melayu dalam beberapa dekad akan datang menganggap kesemua keistimewaan Melayu itu tidak relevan dengan keadaan moden ini, sebab dianggap memberi keutamaan kepada satu kaum. Jadi ini tak betul. Dia kata di segi moden punya masyarakat, equality in everything, ini tak patut kita bagi keistimewaan pada satu kaum. Kita hanya memberi keistimewaan kepada orang yang ada merit. Setakat merit Melayu tak cukup. Tuan-tuan fikirlah. Saya cakap di Masjid Al-Mu'minun pagi tadi. Tuan-tuan orang Melayu semua, kita ditakdirkan berada dalam satu masyarakat berbilang kaum, yang mana kaum bukan Melayu dan bukan Islam ialah
antara kaum-kaum yang paling gigih di muka bumi ini untuk mengejar dunia. Kaum ini dia berada di England, ada Chinatown. Dia berada di Amerika ada Chinatown, tapi tak ada Malay Town. Ya tak? Betapa gigihnya orang ini dalam menguasai berbagai-bagai kemewahan dunia. Bagaimana mereka mengejar kejayaan hidup. Barat pun tewas. Jepun menjadi kuasa ekonomi yang kedua pun dah tewas sekarang ni. Amerika terancam sekarang ni. Ya tak? Orang ni akan mengatasi. Tiba-tiba kita berada dikelilingi oleh orang ini. Tuan-tuan fikirlah apa akan jadi. Di samping berbagai-bagai kelemahan yang kita miliki, kalau kita juga strong macam dia tak apa. Perpaduan kita rapuh, ekonomi kita lemah, corruption paling tinggi orang kita boleh dibeli. Dengan kelemahan-kelemahan ini, mereka amat senang mengeksploit segala peluang yang ada, dan kesemuanya mereka dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tengok dalam Sahabah juga, generasi muda Islam bertambah di Britain. Sahabah berapa bulan, pasal tengok utusan ada ya. Utusan ke apa ya? Saya tengok dalam Sahabah Inggeris tak ada. Dia tak masuk benda-benda gini. Di beberapa bandar di England, orang Islam mengatasi Kristian di segi orang baru lahir. Di Birmingham, Kristian 93,000, Islam 97,000 lebih. Di Tower Hamlets, Kristian 8,900, orang Islam 34,000 anak yang baru lahir. Di Newham, Kristian lahir 27,000, Islam 34,000. Di Lancaster, Leicester, Kristian 18,000, Islam 22,000. Di Redbridge, Kristian 21,000 lebih, Islam 24,000 lebih. Di Bradford, Kristian 47,000, Islam 52,000. Ini gambaran umum. Inilah tuan-tuan sekalian, antara perkara yang Barat amat takut tentang Islam sekarang. Lantas ketakutan mereka itu mereka wujudkan berbagai-bagai fenomena dan berbagai-bagai situasi untuk orang takut kepada Islam sekarang. Dan saya dengar berita terakhir ini, ISIL dengan is itu juga created by Western power. Bukan benda tu banyak mana realiti, sebab nak menakutkan dunia, mengatakan inilah Islam yang kamu nak sangat tu. Dia orang kata dia punya, saya dengar katalah berita-berita saya dengar kata ini created by especially US. Dulu dia guna Al-Qaeda, sekarang yang terbaru ini, sehingga mereka ragui yang dibunuh betul ke apa, semua saya tahu. Saya tak nak komen banyak sebab saya tak tahu. Tapi berita-berita saya dengar ini juga created by Western powers. Seperti mana 11 September ada dua vision. Vision yang pertama memang dikata orang Arab yang 19 orang tu. Vision yang kedua created by Western, especially US, untuk create supaya menjadi justification untuk dia attack Iraq dan Afghanistan. Ya tak? Buktinya Yahudi ambil cuti 2 hari lebih awal. Mana dia tahu? Ya tak? Itu berita betul. Dan komentator tu dibuat oleh salah seorang senator Kongres ni, ya tak? Mengapa jadi begitu? Agama yang mengancam Kristian sekarang ialah Islam. Saya kata dengan jelas tuan-tuan sekalian, kalau dalam satu masyarakat yang diberi peluang secara adil, tidak ada tekanan, tidak ada oppression, tidak ada apa-apa tekanan, biar orang tu mencari agama dengan tenang, dengan tidak ada prejudis. Orang yang benar-benar mencari kebenaran, mereka akan bertemu dengan Islam. Sebab itu waktu belum 11 September, Islam berkembang di kalangan intelektual, di tengah-tengah London, di tengah-tengah Paris, di kalangan para intelektual, pusat-pusat, dan yang masuk Islam tokoh-tokoh hebat. Tapi bagi orang yang bukan agama Kristian, bukan agama Islam, Kristian berkembang di kalangan orang asli, kalangan orang yang tidak ada, ya, dan kerana duit. Sebab itu saya kata betul-betul, orang yang benar-benar mencari kebenaran, ikhlas mencari kebenaran, dia akan bertemu dengan Islam. Inilah yang mereka takut akan berlaku.
dan pernah seorang menteri Australia dalam 2-3-4 tahun lepas, dia katakan dalam 50 tahun akan datang kalau sesuatu tak dibuat, Australia akan menjadi negara Islam. Sebab waktu itu pelarian banyak daripada negeri Arab, di samping orang tempatan banyak. Jadi cara nak menimbulkan ketakutan dunia kepada Islam dengan create berbagai-bagai ini, locally dan internationally. Local people kita pula tak pernah kita bergaduh sama-sama kita sampai peringkat berbagai-bagai. Sekarang kita sedang berlagak, kita bertelagak sama-sama kita dengan cukup teruk, walaupun taklah sampai berperang, tapi perpecahan kita teruk. Di peringkat dunia Arab tak adalah yang baik. Lepas satu ini yang terakhir kita Yaman pula timbul masalah ni. Sebab kebetulan pula di negeri Arab yang timbul masalah tu ke semua kontrol ekonomi by Western powers. Kebanyakannya tengok kuasa ekonomi Arab yang kuat, Arab Saudi 100%. Yes, cakap banyak sebab ada rekaman ni payah. Cukup. Nah, sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila saya kenangkan semua ini, banyak menyedihkan, banyak menakutkan, banyak membimbangkan saya. Walaupun kemungkinan fikiran saya ini tidak dikongsi oleh orang lain, orang tak setuju, tapi sedang kita berada di laluan yang cukup sukar di masa depan dengan takapan dadah sampai berjuta-juta terlibat. Dan saya yakin yang terlibat itu 99.9% orang Melayu. Memalukan kalau begini generasi Melayu dan generasi Islam yang nak struggle untuk menjaga bumi untuk nenek tinggal ini, bumi bertuah yang menjadi cahaya rebutan di dunia antara bangsa ini. Inilah orang yang nak mewarisinya dan untuk menjaganya. Tengoklah 50 tahun tinggal 12%, sepatutnya 50%. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, masuk kepada tafsir. Saya dah huraikan hari itu tentang ciri-ciri orang munafik yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kemudian saya sambung ciri-ciri orang munafik yang terdapat dalam surah Al-Munafiqun. Pada malam ini saya akan ambil ayat lain mengenai ciri-ciri orang mukmin yang berjaya. Surah Al-Mu'minun, dia bukan opposite. Kalau dah kita tahu munafik begini, kita nak tengok pula mukmin yang berjaya macam mana. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, daripada ayat pertama sampai ayat 11, ataupun kalau sempat lebih lagi pada itu. Saya akan cuba tafsir secara yang ringkas dan padat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus baca dan saya tafsir terus ya. Qad aflahal mu'minun. Ayat pertama, telah berjayalah orang mukmin. Saya terjemah dulu ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka-mereka yang dalam sembahyangnya mereka begitu khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang ketiga, iaitu mereka-mereka yang mengelak perkara-perkara yang lara, benda yang tidak berfaedah. Ini direct translation, saya belum tafsir. Ayat yang keempat, walladzina hum lizakati fa'ilun, iaitu mereka-mereka yang telah menunaikan zakat, melaksanakan zakat. Apa dia maksud zakat sini? Yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun, mereka-mereka yang menjaga maruah seks mereka, hubungan seks mereka jaga. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, melainkan mereka dengan isteri-isteri mereka sahaja, atau dengan pasangan-pasangan hidup suami isteri, atau amah-amah yang mereka miliki pada zaman dulu. Kerana hubungan dengan orang ini tidak dikutuk. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
Saya terjemah ini ikut tafsir Arab, saya tak tengok Melayu ya. Nanti kalau ada kelainan tuan-tuan kata makna tak lain, cuma bahasa takkan nak 100% sama. Sesiapa yang melanggar batas-batas yang telah diterangkan itu, lebih daripada itu, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang melampaui batas atau menceroboh batasan. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ayat yang ke-8. Orang-orang yang menjaga amanah-amanah mereka dan yang menjaga perjanjian-perjanjian mereka. Apa benda kita tengok kejap lagi. Sebab itu kalau tengok direct translation dalam Pimpinan Rahman dan lain-lain, kita susah nak memahami indahnya ayat ini yang menceritakan ciri-ciri mukmin yang berjaya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka-mereka yang menjaga semayang mereka, salawat mereka dengan tertib teratur. Ulaika humul warithun. Orang-orang inilah yang akan mewarisi. Apa dia mewarisi? Alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Itu ayat yang ke-11. Kita tambah lagi. Cukup setakat tu. Begini tafsirannya tuan-tuan sekalian. Ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang-orang mukmin. Maknanya nak jadi berjaya tak mungkin kalau bukan mukmin. Nak menjadi orang yang berjaya mesti mukmin, iaitu yang betul-betul percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, praktis dengan perbuatan. Itu ciri mukmin. Setakat Islam saja pada nama tak cukup, seperti yang banyak di sekeliling kita. Mesti muslim dan mukmin. Sebab mukmin ni sampai ke hati dan dipraktiskan dengan perbuatan. Dan maksud berjaya di sini, orang kata kalau dah macam itu nak jadi mukmin baru berjaya. Orang bukan Islam yang berjaya tu tak jadi mukmin pun macam mana? Apa dia erti kejayaan di sini? Kejayaan di sini bukan sahaja kejayaan kebendaan, tapi kejayaan ketenangan, kejayaan dia mencapai tujuan hidupnya. Dia menjadi manusia yang saleh dunia dan akhirat. Kejayaan di dunia sampai ke akhirat. Bukan sahaja kaya raya di dunia ni tapi akan menjadi penghuni neraka. Itu bukan kejayaan. Dan di dunia pun kita tengok betapa banyak orang kaya raya tapi hidupnya resah gelisah kalau tidak mendamping diri dengan agama. Hidupnya penuh dengan tidak ada ketenangan, walaupun dibaluti oleh keindahan-keindahan dunia, tetapi sebab dia tidak mendampingkan diri dengan agama, hidupnya penuh dengan resah gelisah. Kalau tak percaya, senarai yang bunuh diri kita tengok dalam sahabat 2-3 minggu lepas, kesemuanya jutawan-jutawan bilioner, selebriti dunia. Dan orang yang pergi buat rombongan ke Switzerland untuk bunuh diri 611 orang, ada keluar sahabat kan, melancung untuk membunuh diri. Tak tengok tajuk kan? Oh, ada ni melancung untuk membunuh diri. Saya tak tunjuk sini kan minggu dulu. Melancung untuk bunuh diri. Ada sini teman saya tak. Ya, pelancong bunuh diri meningkat di Switzerland. Tahun lepas 611 orang pergi untuk mati di sana sebab Switzerland undang-undang untuk membunuh diri itu longgar. Dia boleh ambil pil daripada doktor yang khusus. Tak macam negeri lain. Melancong untuk bunuh diri. Kalau tuan fikir, itu semua orang kaya-kaya. Sebab itu maksud kejayaan di sini ialah kejayaan yang penuh pengertian, iaitu dia berjaya bukan saja material tapi dia spiritual, dia berjaya. Dia mencapai ketenangan, dia mencapai keseronokan abadi di dunia dan di akhirat. Dan tak mungkin kejayaan seumpama ini dicapai oleh orang yang tidak beriman kepada Allah. Maksud beriman di sini ialah beriman dengan segala rukun iman, mengaku dengan mulut dan dipraktiskan dengan perbuatan. Itu ciri yang pertama, mesti orang yang beriman nak berjaya. Yang kedua, orang beriman ini siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka-mereka yang begitu khusyuk dalam sembahyangnya. Ini satu. Tuan-tuan tengok dalam sembahyang, rukun sembahyang dia tak sebut khusyuk. Kan? Kita bilang rukun 13 tak sebut khusyuk pun.
Tetapi tujuan utama kita semayang, kalau orang tu tak khusyuk macam tak semayang. Tapi ulama tidak meletakkan khusyuk sebagai rukun. Apa sebab? Sebab khusyuk ni kerja hati, kerja yang orang tak boleh tengok. Jadi fiqh dia boleh nilai setakat yang boleh dilihat oleh manusia je. Jadi benda sampai ke hati itu terpulang kepada dia. Jadi khusyuk ini sembahyang yang hanya boleh dicapai bagi orang yang betul-betul serius sembahyangnya. Bukan sembahyang setakat lepas batuk di tangga. Bukan sembahyang seperti Nabi kata, seperti sembahyang burung pelatuk, batuk, tak sempat baca, tak usah apa dengan tergauris-gauris ke sana sini. Bukan sembahyang macam itu. Sembahyang yang membina pekerti mulia yang Tuhan sebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sembahyang yang benar-benar elok itu ialah sembahyang yang boleh mencegah kamu daripada perbuatan keji. Jadi kalau sembahyang tapi masih bergelumang dengan perbuatan-perbuatan keji, sembahyang itu bukan sembahyang yang khusyuk. Jadi khusyuk sini bukan maksud khusyuk yang secara literal, tapi yang begitu serius dengan sembahyangnya. Dia tak kompromi sama sekali dengan sembahyang, sebab sembahyang itu merupakan jati diri kepada dia. Sehingga dalam satu hadis Nabi, waktu sampai masa sembahyang, dia tak kompromi lagi dah. Dia minta Bilal, wahai Bilal, kamu azan cepat-cepat kerana kita nak sembahyang. Sebab dia kata kepada Bilal, arihna biha laisa arihna anha. Yang bagi anak tu menjerit sangat, saya telah terganggu suara saya ya. Wahai Bilal, azan kerana kita rasa tenang dan kita rasa rehat ketika kita sembahyang. Itu cakap arihna biha. Bukan kita rasa resah atau kita rasa fed up apabila kita sembahyang. Sebab ada orang bila kena sembahyang, kena sembahyang pula, aku dah rasa aku tak nak sembahyang lagi, nantilah dulu. Dia ada orang dia tak syok dengan sembahyang, dia tak rasa tenang dengan sembahyang. Bukan macam itu. Nabi kata kita mencapai ketenangan kerana kita sembahyang. Jadi sembahyang yang macam itu. Sebab itu kalau kita marah sangat pun diminta kita sembahyang, kita geram sangat pun kita diminta kita sembahyang, kita terlalu sedih pun diminta kita sembahyang. Sebab sembahyang itu merupakan penawar hati. Jadi itu maksud sembahyang yang khusyuk. Bukan saja khusyuk dalam arti kata pejam mata, betul tak apa, tapi khusyuk ni maknanya dia betul-betul menghayati segala kehendak dan tuntutan sembahyang. Jadi Tuhan kata antaranya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, surah Muhammad. Apakah mereka telah mengkaji Al-Quran ataupun setakat baca Al-Quran tu tak ada kesan apa pun. Sebab tu saya kata dulu, antara ciri orang pernah tanya saya bagaimana kita nak khusyuk dalam sembahyang, kita cuba faham apa yang kita baca. Daripada doa iftitahnya, Fatihahnya, dan surah-surah yang pendek kita baca tu. Walaupun pendek, surah Qul Huwallah tu antara surah yang terbaik. Semua baik, nanti kata salah faham lah, tapi surah yang cukup kuat tauhidnya, surah Quliyah, ya tak? Kita faham itu dan kita cuba hayati waktu kita sembahyang walaupun pendek. Dan jangan sekali-kali kita menjadi orang yang lalai. Wala takum minal ghafilin. Jangan sekadar sembahyang itu sembahyang lepas batuk di tangga. Tuhan kata, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Tuhan menceritakan bagaimana orang munafik ini apabila dia mendirikan sembahyang, dia buat tapi dengan penuh malas, dengan penuh yang gagah aja, kerana segan bangkit lewat nanti malu apa mentua bangunlah juga. Tapi kadang-kadang dia bangun dia malu, dia nak mandi junub bermalu, dan akhirnya dia pergi sembahyang terus, biar orang tengok. Tak tentulah benda ni boleh jadi. Itu ciri yang kedua. Maknanya nak berjaya dalam hidup mesti serius dengan sembahyangnya. Sebab tu kalau kita tengok anak-anak kita, kalau dia menunjukkan potensi minat kepada sembahyang sebagai salah satu daripada nilai jati dirinya, di samping dia bekerja kuat, dia berdisiplin, dia belajar kuat dan sebagainya, maka sembahyang ni salah satu daripada ciri untuk dia berjaya. Kalau kita tengok sekolah-sekolah berasrama penuh, baik asrama penuh yang bukan agama pun, macam Tengku Kosia, Alam Syah dan sebagainya, lagi dekat dengan Pak Isa lagi banyak acara-acara qiyamul lail, membina kekuatan dalaman. Di samping dia telah ready
baca semua nota-nota semua dah elok, tapi sebagai bekalan terakhir menimbulkan keyakinan dengan banyak qiyamul lail supaya dia ada kekuatan keyakinan dan menyumbang kepada kejayaan. Lazimnya rekodnya terus elok. Iyalah. Itu buktinya. Kita pun kita hajat sesuatu sembahyang hajat. Apa peranan sembahyang hajat? Itulah. Itu ciri yang kedua. Jadi walaupun dalam rukun sembahyang tak sebut khusyuk kerana dia susah nak ditentukan, tetapi sembahyang yang tak khusyuk macam tak sembahyang. Cuma peratus khusyuk lah, adakah 100% daripada kita Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kanan kiri itu adakah kita khusyuk atau tidak? Ini kemampuan kita mengawal kita lah. Ada orang mungkin 30% saja dah khusyuk, 70% lagi teringat hutang tak bayar lagi, teringat motokarnya pakai kunci atau tidak. Jadi macam-macam. Ini nak buat macam mana ya? Sebab itu lagi kita masyghul dengan hal dunia, lagi banyak kita bersibuk dengan hal dunia, akan menjejaskan khusyuk kita dalam sembahyang. Sebab itu contohnya, kalau kita lapar sangat pada suruh makan dulu, jangan sembahyang lagi. Sebab takut lapar tadi mengurangkan kualiti sembahyang. Waktu kita buka puasa, dia tak suruh sembahyang dulu, dia suruh buka dulu, lepas tu pergi sembahyang maghrib. Iyalah. Jadi begitu sekali nak menjamin kualiti sembahyang tadi supaya berlaku dengan baik, supaya sembahyang tadi menjadi pemangkin pada kejayaan dia. Yang ketiga, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini clear di segi psikologi pun. Orang yang berjaya juga di samping dia mukmin, dia khusyuk nak sembahyang, mereka menjaga daripada benda-benda lara. Benda lara ni orang Melayu selalu cakap, benda yang tak berfaedah. Buang masa di kedai-kedai, belanja yang tak perlu, mubazir. Ulama kata kita belanja kepada benda tak perlu walaupun sedikit mubazir. Tapi kalau kita belanja kepada benda yang perlu walaupun sampai habis duit, dia tak kira mubazir. Kata orang tu duitnya habis dengan bersedekah, tak mubazir. Tapi kalau habis dengan duduk seronok, enjoy je dan sebagainya, tak perlu dia buat begitu, maka itu dikira mubazir. Dan mubazir ini tuan-tuan sekalian antara satu benda yang paling lara dan paling Tuhan marah. Sebab Tuhan sebut orang mubazir itu kawan syaitan. Dia tak sebut orang berzina kawan syaitan, dia tak sebut pencuri kawan syaitan, tapi dia sebut orang mubazir kawan syaitan. Mengapa? Betapa seriusnya pembaziran. Pembaziran waktu, pembaziran tenaga, pembaziran wang ringgit, pembaziran kekayaan dan sebagainya. Jadi saya rasalah, ini pendapat saya, minta maaf, kalau dah belanja kahwin sampai meningkat 500,000 juta untuk melangsungkan satu perkahwinan bagi orang biasa, iyalah kalau saya cakap itu mungkin menyinggung untuk pihak-pihak tertentu, tapi tengoklah Tuhan sebut dalam satu ayat yang lain, surah Al-Furqan, antara ciri orang yang ibadur rahman, wa idza marru bil lagwi marru kirama, iaitu apabila orang ni melalui tempat-tempat yang tak berfaedah, tempat-tempat yang tak berguna, dia menjaga maruah dirinya. Maknanya ayat ni menguatkan lagi, mengelakkan benda-benda lara. Saya tak nak guna perkataan lara ni dengan bahasa Melayu, benda yang tak berfaedah terlalu umum. Kita faham dengan benda yang lara cukup, ya tak? Elaklah benda-benda lara, benda yang tak berfaedah, benda yang tak berguna, daripada sekecil-kecil perkara sampai ke sebesar-besarnya. Saya dengan anak-anak menantu pun saya concern juga, tapi nak tegur payah, terutama mereka membazir. Kereta tak perlu tukar-tukar, beli baju anak tu jenama sampai tak ada yang bawah daripada RM100 selai, walaupun anak tu baru lahir 2 bulan umurnya. Jadi ini tu semua pelik-pelik. Orang tengok brand, oh ini brand ni tak dapat kedai-kedai biasa ni, kena pergi kedai dia aja. Itu benda-benda lama. Itu ciri. Bahkan ciri yang ketiga ni semua tokoh-tokoh psikologi dan tokoh-tokoh motivasi mengakui. Kalau siapa duk buang waktu, buang masa, menghabis duit tak tentu hala, bergeluman dengan benda-benda lara ni, gagal lah dalam hidupnya. Ya tak? Ini tak payah kita urai banyak. Betul. Baca benda-benda yang tak berguna. Macam orang kata, kita hidup kena banyak membaca. Saya kata setakat banyak membaca tak cukup. Kita hidup kena banyak membaca, tapi apa yang kita baca yang penting. Kalau setakat banyak membaca penuh dengan majalah-majalah telanjang, hanya majalah-majalah yang bukan-bukan dan sebagainya, tak guna. Dan banyak yang anak-anak muda sekarang macam itu. Kalau dia beli alat-alat IT yang macam-macam tu, apa yang dia buat? Ya tak? Berbanyak kepada kebaikan atau keburukan.
Walaupun dia mencapai tujuan, dia baca banyak, tapi bahan yang dibaca tak dia ambil kira. Sebab itu sekarang ni jangan menjadi baca tu perkara utama. Baca tu perkara utama, tetapi apa yang dibaca tu lebih penting lagi daripada sikap membaca. Kau tak penuh baca tu, baca benda-benda yang lara, benda yang tak berfaedah, lujak. Kita tengok majalah-majalah yang macam-macam tu cukup mahal dengan cetakan kertas kualiti. Yang keempat, ciri yang berjaya juga, mereka yang melaksanakan zakat. Zakat sini ada dua pengertian. Waktu turun ayat ini, zakat belum difardukan. Jadi ulama kata zakat sini bukan sahaja zakat harta benda. Sebab zakat ada dua pengertian. Yang pertama dia panggil zakatul abdan, zakat tubuh badan. Yang kedua dia panggil zakatul amwal, zakat harta benda. Pada waktu itu zakat harta benda belum difardukan. Jadi ulama kata makna ayat ini dia membawa pada dua makna. Yang pertama, zakat tubuh badan. Zakat tubuh badan ni dia menjaga kebersihan tubuh badan dia, jiwanya, hati kecilnya. Sebab itu disebut dalam satu ayat yang lain, qad aflaha man zakkaha, zakat, wa qad khaba man dassaha, surah Syamsu ayat 9 sampai 10. Berjayalah orang-orang yang menyucikan jiwanya, zakat. Maka kecewa dan frust, gagallah orang-orang yang mengotorkan jiwanya, perkataan zakat. Jadi ayat ini menunjukkan zakat itu bukan saja zakat, tetapi penyucian jiwa, tubuh badan, kemudian dengan sifat-sifat yang mahmudah, buang segala sifat-sifat yang mazmum. Betul, kalau penuh dengan takbur, riak, penuh dengan angkuh, penuh dengan perangai-perangai tak elok, walaupun kaya raya orang benci, tak berjaya, gagal. Jadi ini maksud yang pertama, jagalah kebersihan jiwa dan tubuh badan. Zakat, zakat dia panggil bahasa Arab. Kita zakat ni hanya bayar duit. Zakat itu menyucikan. Sebab itu kalau pergi ke umrah tu, tazkiyatun nufus bil umrah, menyucikan jiwa dengan umrah. Faham tak? Itu pembersihan jiwa. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua termasuk zakat harta benda, iaitu dia memberi zakat, dia bagi bantuan, buat keluar duit dan sebagainya. Jadi tubuh badan pun kita jaga kesuciannya, iaitu dengan jaga kebersihan lahir batin. Jiwa kita jaga, hati kita jaga, tubuh badan daripada kotoran dan sebagainya. Tolak segala rezeki yang haram, ambil rezeki yang halal saja. Dan segi harta benda kita pun kita tunaikan kewajipan. Maka orang ini ialah orang yang berjaya. Sebagai sifat yang keempat. Sifat yang kelima, yang agak panjang tadi, iaitu wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim, yang setimah yang panjang tadi, sampailah kepada maklumin setimah, iaitu mereka-mereka yang menjaga maruah seks mereka, melainkan dengan pasangan-pasangan mereka atau orang-orang yang mereka miliki. Ini satu kriteria yang cukup penting. Banyak penyakit-penyakit moden yang dihidapi oleh orang moden sekarang ni ialah antaranya AIDS, sifilis dan sebagainya, kerana hubungan seks rambang. Banyak rumah tangga bercerai-berai, porak-poranda. Kalau ikut statistik yang klasik dibuat oleh banyak pihak, lebih 85% perceraian di kalangan muda-mudi kerana terlibat skandal, kerana tak sesuai, kerana miskin, kerana apa tak banyak, tapi kerana ada affair. Yalah. Jadi kalau siapa tak jaga tentang hal ini, dia gagal. Jadi Tuhan menjadikan itu salah satu daripada ciri untuk berjaya dalam hidup, iaitu dia menjaga maruah dirinya dalam hubungan kelamin. Jadi kalau orang yang berjaya kaya raya tapi lewat kahwin, sampai umur 40 tak kahwin lagi, tapi bertukar partner seminggu sekali, yalah, walaupun di luar kita nampak hebat, tapi kita raguilah. Melainkan kalau dia tak sihat. Kalau dia tak sihat, mungkin partner pun tak ada kawan dengan dia rasanya. Yalah. Ini maaf lah saya cakap begitu. Tapi hal ini menjadi perkara yang lumrah pada satu ketika dulu. Maka dengan sebab itu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hal ini terlalu banyak. Dan wal'ayazubillah, penyakit itu pula sampai tidak ada ubat sampai sekarang.
AIDS. Walaupun ada penemuan terbaru ni mungkin, tapi tak jamin. Tuhan takdirkan wujud satu penyakit akibat pada hubungan seks rambang yang tidak pilih pasangan ini, lahir satu penyakit yang tidak ada ubat. Itu balasan kepada orang-orang yang telah beramal begini zaman dulu, zaman Nabi Lut. Sekarang ni, dan Tuhan letakkan itu salah satu ciri kalau nak berjaya, elak benda itu. Sebab itu bagi tutup guru dan orang dulu-dulu, kalau anak-anaknya laki-laki, kalau agak-agak boleh-boleh, dia cepat-cepatkan galakkan anaknya kahwin, sama ada lelaki atau perempuan. Sebab kahwin itu sendiri kalau dibuat secara elok, dia menjadi pelindung kepada maruah tadi. Ada anak-anak nakal di luar bandar, bila mak apa ada bagi dia kahwin, nampaknya lepas tu dia behave elok. Tapi bukan itu satu-satunya cara, tak mesti. Tapi sekarang ni pilihan untuk kahwin itu menjadi pilihan terakhir, sehingga menjangkau 40-an baru nak kahwin. Perempuan yang buat macam mana? Laki-laki tak datang cari dia. Jadi sudah sampai macam itu. Sedangkan partner bertukar setiap kali. Jadi kita ragui sejauh mana mereka ini masih suci maruah. Jadi ya, kita bagi laluan azan dulu ya. Ya, silakan. Azan yang merdu, suara yang lunak ya. Bagus. Sambung yang tadi, ciri yang kelima tadi. Famari bitagha wara azalika faulaika humul adun. Siapa yang melanggar batas-batas tersebut, iaitu dia langgar daripada batas tak kahwin tapi dia berzina, atau dia melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bukan melalui perkahwinan, tak kiralah dengan apa-apa alasan LGBT ke apa benda yang berbagai-bagai nama sekarang ni. Dah ada pula mazhab dan ada pula manusia yang memperjuangkan kehidupan macam ini. Bukan sahaja benda tu mereka bantah, mereka memperjuangkan pula amalan-amalan yang amat Tuhan kutuk ini. Bayangkan tuan manusia, inilah yang dicari. Maka ini Tuhan sebut mereka ini melanggar batas. Faulaika humul adun, mereka ini melanggar batas, maknanya melanggar batas-batas syarak, sampai tergamak mereka buat kerja-kerja yang hanya dibuat oleh binatang. Itu ciri yang kelima. Ciri iaitu nak menjadi orang yang berjaya, jaga tentang maruah dirinya, terutama seks. Kalau saya sebut maruah saja, nanti tuan-tuan bayangkan dia tak pakai tutup aurat dan sebagainya. Tapi ini khusus pergi kepada maruah seks. Yang keenam, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, iaitu mereka yang menjaga amanah mereka dan menjaga perjanjian mereka. Dua kalimah di sini tuan-tuan sekalian. Amanah di sini ialah tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Misalnya kalau dia jadi suami, tanggungjawab suami. Dia jadi pemimpin, tanggungjawab pemimpin. Dia jadi imam, tanggungjawab imam dan sebagainya. Jadi mereka telah menunaikan dengan baik tanggungjawab itu. Jadi bendahari, duit tak dikelentongnya, tak kiralah duit apa benda, maknanya tanggungjawab ditunai dengan baik. Dan ini diakui oleh pakar-pakar motivasi juga. Orang yang berjaya ialah orang yang menjaga betul-betul tanggungjawab dia. Tanggungjawab terhadap diri, tanggungjawab terhadap Allah, dan tanggungjawab terhadap makhluk. Terhadap makhluk ni luas, ikut positionnya dalam masyarakat. Lagi besar peranannya, lagi banyak tanggungjawab. Tapi ramai manusia sekarang ni terlalu berebut nak ambil tanggungjawab, nak jadi ketua itu, ketua itu, sampai tak terbuat. Akhirnya semua gagal kerana nak glamour dan sebagainya. Sedangkan tidak menunaikan amanah, tak menunaikan tanggungjawab ni adalah antara ciri-ciri munafik. Saya sebut dulu. Orang tanya saya, Tuhan sebut ayat-ayat munafik hari itu. Orang munafik dia berpura-pura dia pergi kepada orang Islam, dia kata dia beriman, dia pergi kepada orang kafirnya tidak. Tapi apa tanda-tandanya? Hadis Nabi sebut 4. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan.
Wa in kanat fihi khaslatun minhu wa kanat fihi khaslatun minan nifaq. Apa dia? Kalau seseorang itu mempunyai salah satu daripada 4 sifat ini, dia mempunyai sifat munafik. Kalau dia ada keempat-empat sekali, dia total munafik. Apa dia? Wa idza hadatsa kadzaba. Apabila dia bercakap, dia bohong. Wa idza tumina khana. Apabila diberi tanggungjawab, diberi amanah, khianat, penipu. Wa idza wa'ada ghadara. Bila berjanji dengan dia, mungkin tak nak tunai. Wa idza khasama fajara. Apabila dia bertengkar, dia berlebih-lebih sampai maki hamun. Ini 4 Nabi sebut ciri-ciri munafik. Sebab jaga munafik, saya kata dulu, munafik ni berpura-pura beriman, perbuatannya, mulut, tapi hati kita tak tahu. Jadi tu Nabi bagi tanda 4 ini. Bercakap bohong, amanah tak boleh harap, kelentong, janji tak tunai, kemudian pula bertengkar sampai peringkat memaki hamun dan sebagainya. Kalau ada salah satu pun cukup. Tapi orang yang macam itu banyak sekarang ini, walaupun pemuka-pemuka masyarakat. Jadi dalam ayat ini disebut orang yang berjaya juga orang yang tunai tanggungjawabnya, amanahnya. Wa ahdihim ni, ya, perkataan yang hampir sama, iaitu ahdi ni apa perjanjian dia, apa komitmennya, dia tunai dengan elok, tak payah dia desak-desak. Perjanjian apa tu hanya kebetulan, tapi dia tak ada perjanjian pun tak apa. Kalau tuan-tuan tengok orang-orang zaman dulu, kalau mak tok neneknya wasiat kata bagilah harta ni kepada anak saudaranya, walaupun tidak ada surat sekeping, dia akan bagi. Iyalah orang dulu. Sekarang ni kalau tak ada surat lawyer yang betul-betul mengikat, dia nafi. Mana saya tak tahu pun, mana ada keterangan. Walaupun datang saksi kata ya, tak ada, mesti ada keterangan. Orang sekarang sifat munafik. Jadi kalau orang dulu tak ada. Sebab tu sekarang ni kalau kita nak ubah nama, ubah tanah, apa-apa tak boleh buat betul-betul, jangan, akhirnya habis je. Ada di kampung-kampung saya, bapaknya telah wasiatkan hebah tanah untuk surau. Lepas bapaknya mati, kubur bapaknya tak sempat tumbuh rumput lagi, anak dah tarik balik hebah ni, minta surau tu dia alih ke tempat lain. Kampung tu terpaksa mengalah-ngalah cari tempat lain. Sedangkan bapaknya dulu dah berapa puluh tahun surau tu berada di penjuru kecil je kampung dia, tanah berpuluh-puluh hektar lagi ada, berpuluh-puluh hulung lagi di Kedah. Itulah tuan-tuan sekarang, zaman sekarang. Saya buat sikit sebanyak wakaf tanah pun, saya panggil anak-anak saya semua, jangan tutup anak-anak saya tahu, tak tahulah ke depan insya-Allah. Itu ciri yang ke-6. Yang ke-7, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Mereka-mereka yang begitu menjaga semayang mereka. Ini ada satu confuse, ada satu yang agak tak jelas. Mengapa yang pertama Tuhan sebut dah semayang? Yalah. Yang pertama dia tak kira dari segi rukun, tapi dia kira fokusnya mesti semayang tu serius, khusyuk, jangan main-main. Jangan semayang tu jangan dipermudah-mudahkan. Semayang ni satu benda yang penting dalam hidupnya. Itu yang pertama tadi. Yang khusyuk tadi. Tapi di sini semayang itu dia jaga betul rukun-rukun syaratnya. Dia jaga betul-betul adab sopannya. Dia tak semayang setakat patuk dan sebagainya. Dan dia semayang tu dalam waktunya. Dia semayang dengan cukup baik. Dia baca dengan baik dan sebagainya. Maka dengan sebab itu satu pengertian. Satu lagi ulama kata, dia mulakan tadi nak berjaya itu selepas orang mukmin, dia kata sebut orang semayang. Tapi di sini juga dia tutup nak menjadi orang berjaya tadi dengan semayang. Bermakna betapa penting semayang itu dimulakan pun dengan semayang untuk berjaya, maka disudahi pun nak berjaya dengan sembayang. Jadi betapa pentingnya semayang itu menjadi nilai untuk kejayaan hidup sebagai seorang Islam. Saya nak berhentilah ya. Jadi orang-orang ini disebut selepas itu, ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang ini saja yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Iaitu mereka akan mewarisi syurga Firdaus. Kejayaan dia akan wariskan kejayaan itu di syurga Firdaus. Syurga yang menjadi milik kekal abadi kepada orang yang macam ni, dan mereka kekal di dalamnya. Tetapi ulama kata juga kejayaan mereka di dunia. Dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, jadikanlah
pedoman ayat ini untuk kita beramal, untuk kita jadikan asas kejayaan kita dalam hidup. Saya buat revision. Yang pertama, kita mesti beriman dengan penuh kepada Islam, hati, mulut dan praktis kita. Yang kedua, kita semayanglah dengan penuh kesungguhan, dengan penuh menjiwai semayang, sehingga semayang menjadi nilai jati diri kita. Yang ketiga, kita elak benda-benda yang lara, benda yang tak berfaedah, kerana ini merugikan di semua segi, di segi duit, di segi belanja, di segi apa juga yang tidak berfaedah, di segi waktu. Yang keempat, kita menunaikan kewajipan zakat, sama ada zakat tubuh badan, zakat kerohanian, zakat jiwa dan zakat harta benda. Kewajipan kita, kewajipan sosial di segi harta benda, kewajipan diri di segi penyucian jiwa. Yang kelima, menjaga maruah diri, terutamanya dalam hal-hal hubungan seks, semestinya dengan pasangan hidup kita saja. Kalau siapa yang melanggar batas itu, pelanggaran yang cukup serius dan berbahaya. Yang keenamnya, hendaklah kita tunai segala amanah yang telah ditanggungjawabkan kepada kita, tanggungjawab yang tersirat, tanggungjawab yang tersurat, dan segala perjanjian kita, segala komitmen kita dalam hidup kita tunaikan dengan terbaik mungkin. Dan yang terakhir sekali, jagalah semayang di segi tata sila semayang, rukun syaratnya dan sebagainya. Inilah ajaran ringkas dalam surah Al-Mu'minun, bermula daripada ayat 1 sampai ayat 11. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fa yafuzul mustaghfirin wa jannatul taibin walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya berhenti, saya minta kerjasama tuan-tuan sekalian yang ikhlas kepada saya untuk sama-sama mendoakan kejayaan pembedahan saya yang saya akan lakukan, yang telah ditangguhkan pada bulan lepas. Sepatutnya saya telah lakukan pembedahan ini pada 5 hari bulan lepas, tapi kerana teknikal saya tak tinggal ubat. Cair darah saya tak berhenti kerana tak diberitahu, maka ditangguhkan. Maka akan masuk pada wad 2 hari bulan Oktober ini. Pembedahan akan dilakukan pada 3 hari bulan. Kemungkinan saya beraya haji di dalam wad pembedahan tangan ini untuk adalah 2-3 masalah angkat tangan sakit, dia punya muscle dah terkoyak, dan ada juga perkara lain yang agak sakit dah setahun lebih. Doakanlah saya, siapa-siapa yang ikhlas untuk sikit sebanyak memohon restu daripada Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.